Pertamanya, Tanjung Karang ingin merakamkan ucapan terima kasih dan tahniah atas inisiatif dan usaha Kementerian Kewangan untuk mengadakan Rang Undang-Undang Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023. Setelah sekian lama, negara kita ditadbir tanpa Akta Tata Kelola Pengurusan Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal yang betul-betul mengikat menteri untuk bertanggungjawab kepada pengurusan kewangan awam itu sendiri. Maka tidak heranlah kita telah mendengar dan telah melalui pelbagai skandal kewangan yang merugikan negara dan rakyat berbilion-bilion ringgit, antaranya 1MDB, LCS, skandal air di Sabah dan terkini kerugian syarikat Boston dan lain-lain skandal yang cukup mengecewakan rakyat. Akta ini meletakkan tanggungjawab dan accountability yang sangat besar kepada seorang menteri dalam mengurus kewangan awam, sama ada untuk perbelanjaan mengurus ataupun perbelanjaan pembangunan kementeriannya. Jadi lantikan menteri perlulah seorang yang betul-betul educated, berketerampilan, berwawasan dan mampu berfungsi sebaiknya dalam apa jua situasi. Tuan Yang di-Pertua, ketua parti bukanlah kriteria yang melayakkan secara automatik seseorang itu untuk diangkat sebagai menteri. Ini jelas dengan kegagalan Menteri Pertanian dan Ketajaman Makanan yang kelihatan dipandu dan bukan memandu kementeriannya. Ini terselah dalam isu telur dan sekarang isu beras putih tempatan. Jadi saya memohon maaf dan dengan penuh takzim menyeru Kota Raja untuk meletakkan jawatan menteri ataupun yang amat berhormat PMX perlulah menggantikan beliau dengan seorang menteri yang lebih berkelayakan bagi menerajui kementerian penting ini dan sekaligus menyelesaikan isu makanan rakyat ini. Tuan Yang di-Pertua, RUU ini membawa dasar fiskal yang berhemah dan berintegriti dalam pengurusan kewangan awam dengan meletakkan menteri mengambil penuh tanggungjawab, accountability, ketelusan dan kesesamaan antara generasi kini dan akan datang. Akta ini juga bertujuan untuk mewujudkan tadbir urus dalam menguruskan kewangan awam yang teratur mengikut SOP yang telah ditetapkan, termasuk pengurusan risiko fiskal khususnya yang berhubung dengan hasil, perbelanjaan, pinjaman dan hutang serta melaporkan belanjawan tahunan dan penerbitan dokumen-dokumen lain yang berkaitan. Seksyen 18 dalam kurungan 1 RUU menggariskan objektif utama untuk memastikan kemampanan kewangan awam memelihara kestabilan makroekonomi, mencapai dan mengekalkan kemampanan bagi fiskal, mencapai dan mengekalkan tahap hutang yang berhemat dan memastikan pengurusan risiko fiskal yang berkesan dan melindungi kesejahteraan rakyat. Seorang menteri juga perlu bertanggungjawab untuk memastikan perjalanan hasil kerja mampu membiayai perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan serta meminimalkan potensi kehilangan hasil dan memastikan pengurusan dan pentadbiran hasil mengikut objektif yang telah ditetapkan. Tuan Yang di-Pertua, Seksyen 16-1 menghendaki menteri merumbus dan melaksanakan dasar pengurusan pinjaman dan hutang secara bertanggungjawab dan berhemat untuk memastikan kemampuan dan kemampanan hutang serta menghadkan pendedahan kepada risiko fizikal. Seksyen 28-29 menetapkan penubuhan jawatan kuasa dasar fiskal yang diperkongsikan sendiri oleh Menteri Perdana Menteri bagi menilai perkara fiskal, hutang, liability dan risiko fiskal. Silakan. Tanjung Karang minta laluan sikit. Terima kasih kepada Tanjung Karang. Setujukah Tanjung Karang dalam bahagian 5 jawatan kuasa dasar fizikal bagi penubuhan jawatan kuasa bagi fasal 29 iaitu daripada A hingga I, jawatan kuasa A hingga A dan C adalah berlaku pertindihan. Saya mencadangkan supaya pertindihan ini adalah boleh mengganggu tata kelola kewangan. Saya mencadangkan supaya jawatan kuasa C diasingkan supaya lebih telus dan terjamin. Terima kasih Tanjung Karang. Ya, sila masukkan ucapan dalam ucapan saya. Seterusnya Seksyen 32 menghendaki seorang menteri menyediakan laporan
prestasi perbelanjaan pertengah tahun, penyata risiko fiskal, penyata perbelanjaan cukai tahunan dan pelan mitigasi sekiranya berkenaan. Tuan Yang di-Pertua, di dalam RUU Keuangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal ini, ianya berakhir di bahagian 4 dengan tajuk pelaporan. Persoalan saya, kenapa tak ada bahagian yang kelima yang menyentuh soal kesalahan dan penalti dimasukkan sekali ke dalam RUU ini. Tuan Yang di-Pertua, dengan sini saya mohon menyokong RUU Keuangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal 2023 bagi memastikan menteri lebih bertanggungjawab, accountable, transparent dan saksama dalam mengurus kementerian dan keuangan negara. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Saya jemput Gopeng. Terima kasih kepada Tan Sri Speaker. Kalau cadangan Tanjung Karang kata nak Menteri Pertanian untuk bertanggungjawab atas isu beras tempatan berkurangan, saya ingin mencabar Tanjung Karang supaya lihat kepada kehadiran, kalau marang punya kehadiran kurang, penting dalam Dewan Rakyat ini, minta dia letak jawatan juga.